Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kamu di rumah ya. Hari ini kita atau saya akan memberi pengajaran dari studio saya. Oh, ini studio apa nih? Lihatlah keadaan studio saya. Oke, untuk di belakangnya itu ada sedikit komputer. Oke, itu tengok tuh, lihat itu. Ah, apa yang mau apa? Ini namanya studio sarang tikus. Oke, studio sarang tikus akan memberikan maklumat tentang ini apa ini. Kamu baru menjawab soalan sejarah. Soalan percobaan sejarah tingkatan 5 atau SPM tahun 2020 dan soalan bahagian struktur. Ada satu soalan. Oke, soalan satu itu daripada buku tingkatan 4. Dan terus saja lihat pada soalannya berkaitan dengan tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia. Jadi dalam soalan itu diberikan satu foto tamadun awal manusia. Awal manusia ini kena ingat bahwa dia ada 6 ciri. Semua tu ciri itu ada pada 4 tamadun awal. Ini peringatannya, 4 tamadun awal itu tamadun Mesir purba, Mesir sekarang pun masih lagi Mesir. Kedua, tamadun Mesopotamia. Nama Mesopotamia itu sekarang tak ada, tapi negara yang ada ialah Irak. Oke. Kemudian tamadun Wang Ho. Nama Wang Ho hanya tinggal pada nama sungai, sekarang tempatnya itu di negara Cina. Dan yang keempat, tamadun Indus. Indus nama sungai itu ada lagi. Ya, nama Indus. Sungai itu sekarang ada di negara Pakistan. Bukan Bangladesh. Oke, sekarang lihatlah balik pada soalan itu, yang kita lihat satu persatu bagaimana mau menjawabnya. Baiklah, kita akan coba menjawab soalan 1, kertas 2, soalan 1, yaitu bahagian E, soalan struktur ya. Soalan struktur ini jawabannya agak ringkas, pendek, yang kita lihat soalannya itu. Oke, soalannya, gambar berikut menunjukkan bandar terancang dalam tamadun Indus. Tamadun Indus itu sekarang dalam negara Pakistan ya, dan disertakan foto yang menunjukkan gambar bekas atau puing-puing tamadun Indus. Soalan E ialah, namakan 2 bandar terancang dalam tamadun Indus. 2 bandar terancang dengan merujuk pada buku teks yang kita lihat tadi. Ada 2, jawapannya ialah, kita tulis itu Bandar Harappa. Satu lagi ialah Mohenjo-daro. Mohenjo-daro. Oke, dapat. Sekarang soalan 1B, jelaskan keistimewaan bandar dalam soalan 1A. Jadi kalau kita tak dapat mengetahui nama bandar dalam soalan 1A, itu 2 bandar, Harappa dan Mohenjo-daro, kemungkinan kita tidak dapat menjawab soalan bahagian B, sebab kita tak tahu bandar mana. Oleh itu, kalau kita lihat dalam buku teks itu, antara keistimewaan bandar itu ialah, kita lihat dalam buku teks. Boleh nampak ya. Oke. Antaranya ialah terdapat dua pembahagian. Ini kita perlu tulis dalam bentuk perenggan ya, atau esei. Oke. Terdapat bahagian utama dan bahagian kedua. Oke, dapat 1 markah. Apa yang dinamakan bahagian utama itu? Tulis itu bahagian utama
Bahagian utama untuk pentadbiran. Satu markah, sudah dapat 2 markah. Selain itu ada untuk mandi awam. Sudah berapa markah? Sudah 3 markah. 1, 2, dan 3. Okey, bahagian kedua tu apa? Bahagian kedua untuk perumahan. Okey, jadi dapat lihat ni 4 markah. Okey. Ada tips ya. Jika kamu tidak dapat menjawab soalan 1A, tidak tahu apakah bandar itu Mohenjo-daro dan atau Harappa, tetapi kamu mengetahui bahawa setiap bandar itu ciri-cirinya hampir sama. Ya, ada sejak dulu sampai sekarang ciri bandar itu sama. Jadi untuk soalan ni 1B, kita boleh gunakan secara logik lah untuk menjawab soalan itu. Misalnya bandar tentu saja ada kawasan perumahan. Kalau kamu tulis terdapat kawasan perumahan, ya 1 markah kamu sudah dapat. Ya. Satu lagi, jika kamu lihat berdasarkan pada foto itu kan nampak agak sangat teratur bandar itu kan. Ya, kamu tulis saja bandar itu sangat teratur. Ya, dapat 1 lagi markah. Dalam skema tu ada, dalam buku ada disebut bandar yang teratur. Itu satu kaedah. Jika kita tidak dapat menjawab dengan tepat berdasarkan pada fakta, tapi masih ada peluang dengan menggunakan rasional. Ya, sampai sekarang pun bandar-bandar utama di tempat kita juga adalah kawasan yang tempat tinggal atau kawasan perumahan, dan jalannya itu jalan yang teratur lurus, bukan jalan kampung ya. Okey, alhamdulillah dapat soalan 1A dan 1B. Ada satu lagi soalan 1C. Soalan 1C ni apa? Okey, sejauh mana perancangan bandar yang sistematik memberi kesejahteraan kepada hidup manusia? Okey. Jadi, apa yang kita buat? Kita kena tahu apakah maksud sistematik dan kesejahteraan. Sistematik ni apa? Sistematik ni sangat bagus. Tulis. Bagus, hebat banget. Okey. Sejahtera ni apa? Baguslah. Memberi kebaikan. Memberi kebaikan. Okey, kamu tulis begitu ya. Okey. Jadi sejauh mana perancangan bandar sistematik memberi kesejahteraan kepada hidup manusia? Kamu jangan fikir sangatlah perkataan sejauh mana tu. Fikir saja bahawa bandar yang sangat bagus, hebat, memberi faedah kepada masyarakat. Bandar yang bagus. Apa? Ya. Misalnya ni ada 4 markah, kita 4 markah. Tulis saja pertama ya. Apa faedah bandar yang sistematik kepada hidup manusia? Okey, masyarakatnya dalam keadaan sehat. Mengapa? Sebab sistematik ada hospital. Tandasnya bukan tandas curah atau tandas bawah pokok pisang. Okey, kedua, apa lagi? Ya, kesihatan sudah. Yang kedua,
mendapat pendidikan tinggi. Sebab bandar sistematik itu mesti ada pusat pendidikan. Pusat pendidikan mesti. Lihat saja di negara kita. Bandar utama itu adalah pusat pendidikan. Ada university, college dan sebagainya. Kampung Gandasuli ada apa ya? Oh, minta maaf. Okey, ketiga ada apa? Bandar yang baik itu faedahnya pada masyarakat itu apa? Ya, pendapatan tinggi, ya. Mereka berpendapatan tinggi. Ya, sebab apa? Sebab dalam sebuah bandar itu banyak pekerjaan dan penduduknya padat. Jadi peluang berniaga dengan mendapat keuntungan yang tinggi itu sangat terbuka. Oh, sudah 3. Satu lagi. Keempat. Kamu boleh buat tulis pertama, kedua, ketiga dan keempat, ataupun gunakan selain itu seperti biasa, ya. Apa satu lagi? Satu lagi ialah bahawa pendidikan agama, ya. Ya, mereka mendapat pendidikan agama. Mereka mendapat pendidikan tinggi. Oh, pendidikan tinggi sudah. Dapat beragama dengan baik. Dapat beribadah dengan baik. Baik. Okey. Kenapa? Sebab di bandar itulah banyak pusat pendidikan, banyak pusat pengajian ilmu dan banyak ulama atau ustaz yang ada di bandar itu, dan mereka secara profesional mengajar masyarakat tentang agama. Jadi dapatlah beragama dengan baik. Okey, kita sudah dapat jawapan untuk soalan 1C, 4 markah. Jadi semua dapat berapa? 10 markah. Hebat kamu, hebat.